Ustazah kita cuba buat dekat Facebook lah ya. Sebab apa? Banyakkan mereka tak puas hati sebab tak dapat nak komen dalam YouTube tu. Mereka tak dapat nak komen kan. Walaupun ada sebenarnya ruangan komen dah buka, tapi tak boleh nak kita tamu-tamu. Dan hari ini kita masih lagi dalam Adab Bani Rabbi. Kita lebih kepada kecintaan Maulidur Rasul, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang wajib seorang Islam, seorang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Rasulullah SAW adalah idolanya, ikutannya, setiap perkataan lidahnya wajib dilakukan dengan perbuatan. Setiap kali dia berselawat ke atas Nabi, pasti dia tidak akan mengecewakan Rasulullah SAW. Buktikan kebenaran cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi Maulidur Rasul ini kita nak menanamkan, kita nak betulkan minda ke mana kewajipan meletakkan Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Itu yang diingatkan oleh YDP Persatuan kita semalam, iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin di dalam YouTube kita semalam. Dalam YouTube semalam kita ceritakan segala-galanya, mana apa pun di bumi ini, apa pun termasuklah kita, ibu bapa kita ke, anak pinak kita ke, suami kita ke, siapa pun jangan kita melebihi Allah dan juga Rasul. Kita tidak boleh melebihi sesuatu, melebihi Allah dan Rasul. Kenapa? Ada apa dengan Rasulullah SAW ni? Ada apa? Kita jangan seperti Abu Lahab, Abu Jahal bila mendengar kelahiran Rasulullah SAW. Wah, gembira, paling gembira menyambutnya anak saudaranya Rasulullah SAW. Tetapi dalam masa sama mereka lah memusuhi Rasulullah SAW. Jangan kita seperti itu. Kita menyukai, kita seronok berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masa yang sama kita lah meragui, merubah apa yang disampaikan, apa yang agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di awal-awal Islam, sejarah Islam dengan para sahabat, dengan penuh susah payah, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh darah, kelaparan dan sebagainya untuk menyempurnakan agama Allah Ta'ala. Ini kita kena, umat Nabi Muhammad SAW kena nampak siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Rasulullah tidak ditawarkan dengan wanita, pangkat, jawatan seperti mana kita lihat sekarang. Bila kita lihat sekarang, inilah dia mengapa Rasulullah SAW menolak tawaran-tawaran dunia. Dan apa kata Rasulullah SAW? Umatku akhir zaman penyakit dia ialah dua, iaitu hubud dunia, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Jadi di sinilah kita kena, bagaimana hati kita, bagaimana jiwa kita, untuk kita kata kita nak lepaskan daripada dua penyakit yang ada pada umat akhir zaman, untuk berdepan dengan kekuasaan-kekuasaan yang telah mencabar kepada mereka yang mengikuti, mempertahankan apa daripada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ustazah nak kita semua benar-benar menghayati, bukan hanya sekadar selawat, bukan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal menyambut kelahiran Rasulullah SAW dengan gembira, dengan apa dan sebagainya, tetapi mereka lah yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mahu begitu. Kita faham, kita hayati, kita dekati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setiap dari apa berkenaan mengapa Allah Ta'ala angkat martabat Rasulullah SAW, kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi di sinilah Ustazah nak kita semua kita buktikanlah kebenaran. Benarkah ada orang kita ni mencintai Rasulullah SAW? Benarkah kita ni mencintai? Cukup ke kalau kita sekadar berselawat ke atas Nabi? Jadi di sinilah kita umat Nabi SAW kena ingat kalau wanita yang mengandung kalau wanita mengandung mesti ada bukti-buktinya. Kita lihat tanda-tanda dia seperti muntah, mual, mengindam, perangai dia pun pelik kan. Masa tak mengandung perangai dia macam ni, bila dah mengandung perangai dia dah pelik. Jadi begitu juga kalau orang yang sakit jantung. Orang yang sakit jantung antaranya kebas tangan lah kadang-kadang adalah masalah-masalah jantung dia bermasalah dan sebagainya, sesak dan susah nak bernafas dan sebagainya. Ada tanda-tandanya. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW kita kena ingat apa maksudnya, kita kena faham. Sementara kita menunggu yang lain, Ustazah nak tunggu yang lain, tolong kongsi dan share. Kita nak bangkitkan balik supaya kita faham. Jangan lagi kita menyambut Maulidur Rasul seperti Abu Lahab dan Abu Jahal.
Ya, kita kena di akhir zaman ini genggam agama bagaikan bara api. Apa dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takwa itu ialah kita. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Pastikan takwa itu tidak lain tidak bukan ya tinggalkan yang dilarang oleh Allah, ya lakukan apa yang yang disuruh oleh Allah Taala. Samina wa ta'na, mudah. Ya, dengar dan patuh. Jadi jangan kita menjadi manusia setiap agama kita pertikaikan. Apa dari Nabi kita bercanggah. Ya, sebab itulah kita umat Islam kena ingat. Ya, lepas tu kita kena ingat apabila kita mengatakan kita ni cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu bukti. Buktikan bagaimana kebuktian kita. Boleh kata semua orang mengaku, cinta Nabi, cinta Allah Taala, semua mengaku. Lidah tak bertulang, mudah membohongi sesiapa pun. Lidah yang tidak bertulang. Suami kata sayang isteri tak? Sayang. Yang sayang umi tak? Ya, sayang. Sayang. Kita tanya anak kita sayang mak tak? Sayang. Tapi semuanya itu perlu dengan bukti. Kalau tanpa bukti, kesungguhan, kebenaran kita, bagaimana untuk kita membuktikan kebenaran keimanan kita, mencintai Allah dan juga Rasul melebihi segala apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di sekeliling kita dan sebagainya. Jadi di sinilah boleh dikatakan kita ingatkan balik namun tidak semua pengakuan manusia itu benar. Kenapa jadi semua pengakuan manusia itu tidak benar dan tidak semua keinginan itu baik. Jadi di sinilah kita sedang diuji kebenaran keimanan kita. Adakah seperti kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita lihat Abu Lahab dan Abu Jahal, ataupun kita seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beza kita kena tahu di sini supaya kita melihat ketakwaan kita ini. Takwa ini adalah penting, syarat kesempurnaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita juga kesempurnaan iman adalah mencintai Allah dan juga Rasul. Ini kesempurnaan ni kena faham. Kena faham betul-betul. Kita kena supaya kita boleh lihat, supaya kita boleh kekuatan kita. Maka wajib setiap Muslim membuktikan dan tanda kecintaan pada Rasulullah, mengamalkan segalanya apa merealisasikan dalam kehidupan kita seharian. Kita kena buktikan apakah benar lidah kita mencintai Rasulullah SAW. Ingat, lidah yang tak bertulang, mudah berkata, esok hari di akhirat lidah mulut ini akan kunci oleh Allah Ta'ala. Perbuatan kamu akan membuktikan benar tak lidah kamu seperti mana kamu mengatakan cinta Rasulullah SAW. Jadi tubuh badan kalian akan menceritakan, aku dulu macam ni, aku dulu macam ni. Jadi jangan kita kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawa kepada kita sesuatu supaya faham Maulidur Rasul. Kembalikan jiwa kita. Kembalikan jiwa kita mencintai seorang manusia yang dicintai oleh Allah. Malaikat-malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita pula manusia. Mengapa kita sombong dan ego kerana ilmu yang ada sedikit kepada kita. Yang bangga dengan ilmu ini hanya ada kepada Dajjal. Iaitu yang ada ilmu ni hanya ada iblis. Syaitan. Bangga dengan ilmunya. Tetapi tidak mahu merendah diri. Dan apa? Itulah dia. Kita berada benar-benar akhir zaman. Jadi untuk tidak buangkan masa, nanti saya dah sambung balik. Kita bersama YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita untuk menambahkan kefahaman kepada kita, untuk meletakkan kesempurnaan. Benar-benar lidah yang tak bertulang ni jangan tahu bercakap saja, tetapi kita nak buktikan dengan perbuatan kehidupan kita seharian. Saya dah serahkan pada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kefahaman, kecintaan kita, dan kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim walaupun melalui ruang udara. Ya, mudah-mudahan di malam-malam Rabiul Awal ini, malam mahabbah, malam kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bicarakan berkaitan dengan sosok tubuh manusia yang sangat agung. Allah Ta'ala mengiktiraf dan merakamkan, memuji sifat dan akhlak kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai khuluq. Khuluq itu jamak kepada akhlak, mempunyai akhlak kepribadian yang sangat agung. Kemudian di dalam ayat yang lain, Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat yang lain. Allah Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik di sepanjang zaman. Inilah satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akhlak dan kepribadian yang sangat tinggi, yang sangat luhur, sehingga dijadikan sebagai contoh tauladan, sebagai uswatun hasanah. Alhamdulillah, kedua-dua ayat itu telah kita bincangkan di dalam pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita sambung lagi bicara kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketinggian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu tujuannya ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia tidak akan sempurna melainkan apa yang telah disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada itu, akhlak manusia semakin rosak, semakin bejat, semakin runtuh, sehinggalah sekarang ini kita melihat keruntuhan akhlak yang sangat dahsyat yang berlaku kepada dunia seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia tidak akan pernah sempurna melainkan apa yang telah disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tafsiran kepada keseluruhan Al-Quran. Malah ada orang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini, yang dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, satu ketika, orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Lalu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Dan apabila ditanya oleh sahabat-sahabat kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dijawab oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran itu sendiri. Jadi semua yang terkandung di dalam Al-Quran
ya, dari perintah-perintahnya, daripada syariat-syariatnya, ya, semuanya ya dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkara-perkara yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ya dijauhi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya adalah merupakan tafsiran keseluruhan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Akhlakul karimah yang ada di dalam Al-Quran semuanya ada di dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantaslah ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang terbaik, role model lah ya, contoh tauladan yang sangat terbaik ya, yang Allah Taala sediakan untuk umat manusia. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah prototipe ya yang Allah Taala sediakan. Ya, kalau kamu nak memahami Al-Quran, pandang dan lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kamu nak ya agama kamu sempurna, pandang dan lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kamu nak mempunyai akhlak kepribadian yang unggul, yang tinggi, maka pandang dan lihat, contohi akhlak kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian akhlak, ya, kecantikan dan keindahan akhlak manusia itu ya diukur dengan kayu pengukurnya ya akhlak dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak, semakin kuat ya, semakin kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%, ya, maka semakin tinggilah akhlak kita ya, dan semakin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kalau akhlak kepribadian itu bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ya ketinggian akhlak, tetapi itu dinamakan ya keruntuhan akhlak ataupun ya kebobrokan akhlak sebenarnya. Ya, jadi kalau kita nak melihat dan nak mengukur ya akhlak kepribadian seseorang, maka hendaklah diukur dengan akhlak dan juga kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis yang kita bincangkan malam semalam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada manusia ya, la yu'minu ahadukum ya, kamu tidak akan mencapai kesempurnaan iman ya, iman kamu tidak akan sempurna ya selagi kamu ya hatta akuna ahabba ilaihi ya min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga kamu meletakkan aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih kamu kasihi, terlebih kamu cintai, terlebih kamu patuhi, terlebih kamu taati ya, melebihi daripada ya ibu dan ayah kamu. Betul, kita kena cinta, kena taat, patuh ya, sayang dan sebagainya kepada ayah dan ibu kita. Tetapi ya kita tidak boleh meletakkan ya kecintaan ya kepada ayah dan ibu melebihi, mengatasi ya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi selagi kita ya mencintai yang selain ya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bermakna iman kita yang ya tidak sempurna ya, iman kita yang ada kecacatan ya, di sana ada kesalahan ya di dalam iman kita ya, ada sesuatu yang tidak betul ya di dalam iman kita ya. Jadi iman yang benar, iman yang sempurna, iman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ya manusia yang meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi kecintaan ya kepada ibu dan ayahnya.
melebihi kecintaannya kepada anak-anak. Ya, kita cinta kepada anak, kita kasih kepada anak. Namun, kecintaan kepada anak-anak kita ini tidak boleh melebihi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wannasi ajma'in, dan kadang-kadang kita patuh, kita kagum, kita cinta, kita suka kepada manusia-manusia di luar daripada keluarga kita. Barangkali guru kita, barangkali ketua kita, barangkali bos kita, barangkali kepimpinan kita, barangkali dari tutuk guru kita, barangkali daripada menteri ke, ataupun daripada ketua-ketua negara. Manusia ni ada yang kagum dengan seseorang. Namun sahabat-sahabat sekalian, kegaguman kita, kecintaan kita kepada manusia-manusia yang lain-lain ini, tokoh-tokoh yang lain-lain ini tidak boleh mengatasi kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia katakan, ini kata pakar, ini kata guru saya, ini kata pimpinan saya, kena begini-begini, sedangkan perkara itu bertentangan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna iman dia ada kecacatan. Iman dia ada sesuatu yang tak kena, tak betul iman dia, tak sempurna iman dia. Apabila dia meletakkan yang lain daripada Allah dan juga Rasul mengatasi kepada Allah dan juga Rasul. Jadi pokoknya sahabat-sahabat sekalian, di dalam hati kita tidak boleh apa pun kita mencintai, kita melebihkan, kita mematuhi, kita mentaati yang lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya, selama mana kamu berpegang teguh kepada dua perkara, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia dua pegangan sahabat-sahabat, Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Ia adalah umpama landasan di dalam kereta api kita. Kereta api yang kita naik itu ada landasan, ada dua landasan. Jadi hanya ada dua landasan sahaja. Selama mana kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka perjalanan kita akan selamat insya-Allah. Tetapi kalau kita mengambil nasihat, kita mengambil petua, kita mematuhi arahan-arahan yang lain daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan kita akan terpesong, kita akan tergelincir perjalanan kita, dan matlamat yang kita nak tuju itu tidak akan sampai, dan kita akan tersesat jalan sahabat-sahabat sekalian. Maka kerana itu sahabat-sahabat sekalian, sangat penting kita mempunyai mauqif, kita mempunyai pendirian, kita mempunyai panduan dalam hidup kita. Kita boleh dengar, kita boleh patuh kepada orang sana, orang sini, ketua sana, ketua sini, pimpinan sana, pimpinan sini, guru sana, guru sini. Tetapi ingat, selama mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku pertentangan di antara pendapat-pendapat mereka, ajaran-ajaran mereka, arahan-arahan mereka dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka terbatallah arahan-arahan itu tadi. Arahan-arahan yang lain itu semuanya terbatal. Kerana ia bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu sahabat-sahabat sekalian, wajib untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya lidah kita menyanjung, memuja, memuji, bernasyid, memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak meletakkan
Nabi SAW di tempat yang sewajarnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita dalam satu-satu perkara di mana perkara itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, siapakah yang kita nak pegang? Pendapat siapa yang kita nak terima, yang kita nak kena pegang? Inilah dia panduan daripada agama. Dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini, apabila perkara-perkara dalam urusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hak kepada manusia, apapun jawatan, apapun fungsi mereka untuk nak merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya salat yang merapatkan saf itu adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Hatta di dalam peperangan sekalipun, hendaklah merapatkan saf. Tiba-tiba ada arahan-arahan daripada An-Nas Ajma'in itulah. Daripada manusia-manusia yang selain daripada ibu bapa kita, daripada anak pinak kita, dia orang lain tapi mengarahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Apakah tindakan kita? Kalau kita mendengar dan mentaati arahan-arahan tersebut, arahan-arahan manusia, ancaman-ancaman daripada manusia itu lebih kita takuti, bermakna akidah kita, iman kita tu iman yang cacat, iman yang tidak sempurna, iman yang tidak sempurna lah, iman yang ada kecacatan di sana, ada kesalahan di dalam iman kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini sahabat-sahabat sekalian, kita dapat ukur, kita dapat ukur setakat mana iman kita. Kalau kita masih lagi mendengar kalam-kalam yang lain selain daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, kita tidak mempertahankan kalam Allah dan juga Rasul SAW, kita tunduk kepada kalam-kalam arahan-arahan orang yang lain, bermakna iman kita yang tidak betul. Iman kita ada kecacatan, iman kita ada kesalahan, iman kita masih belum lagi sempurna, iman kita belum lagi komplit, iman kita belum kukuh dengan sebenar-benar kukuh untuk berdepan dengan Allah dan juga Rasul. Bermakna kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pembohongan lidah-lidah kita. Kita memuja dan memuji Nabi SAW dalam waktu yang sama, tindakan kita bertentangan dengan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul SAW. Ini adalah satu bentuk pengkhianatan dan ini adalah satu bentuk merendah-rendahkan akhlak Nabi SAW, merendah-rendahkan apa yang telah diajar oleh Nabi SAW, bertentangan dengan hadis yang kita bicarakan malam ini. Saya kembalikan semula kepada Ustaz. Okey, kita dengar tadi yang permulaan. Inilah dia. Setiap perbuatan lidah yang tidak bertulang perlukan bukti. Perlukan bukti. Sebab tu kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, mencontohi, mengikuti Rasulullah SAW dan berjalan di atas mahas, iaitu baginda, serta berpegang teguh dan mengamalkan seluruh perkataan, perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti kuat bahawa seorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa orang kata, sedia dikencam, sedia diasingkan, sedia menerima segala ketomahan-tomahan, sedia menerima segala kesusahan, kepayahan di dunia. Kerana dia tahu ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahkan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW secara zahir dan batinnya. Bukan zahir sahaja, tapi dengan jiwa darahnya, dengan batinnya.
apapun aku sakit, ya, aku berpegang kepada Allah dan juga Rasul. Bagaimana Allah berkata, apa kata Allah Ta'ala? Haram dan meragukan itu akan memudaratkan agamamu. Bagaimana mudarat agamamu? Bagaimana ruginya umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan ibadah. Bagaimana meninggalkannya? Dia solat, dia sembahyang, dia berzikir, dia berselawat, tetapi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah kerana apa? Di dalam darahnya ada yang haram dan meragukan. Takutlah kita umat Nabi Muhammad SAW kerana yang haram dan meragu itu terhijab hubungan hati kita kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Kekuatan, kehebatan seorang Muslim itu adalah mempertahankan sunnah Nabi Muhammad SAW, memegang amanah Allah dalam darahnya, jauhi yang haram dan meragukan supaya amalannya, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bukan seperti awal-awal Islam yang dahulu bersusah payah seperti mana sahabat Rasulullah SAW. Agama ini telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu diubah jika bagaimana keadaan genting sekalipun. Sesungguhnya kekuatan itu datang kepada kecintaan. Benarkah kita selawat atas Nabi dan buktikan dengan perbuatan-perbuatan seperti mana yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita, berdiri solat, berjemaah, bagaimana kita berhadapan keadaan situasi sekarang ini, bagaimana kita memperteguhkan apa yang didatang oleh Allah dan Rasul. Manusia mengancam kita, manusia mengasingkan kita, kita kehilangan segala-galanya, tetapi bagaimana kita mempertahankan kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang. Sebab tu jangan taksub kepada yang lain. Hanya kita kembali kepada Rasulullah